Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir untuk kelas kita pada minggu ke-6 pada hari ini. Minggu ke-6. Kelas kita dah minggu ke-6, so minggu depan kita akan ada kuis lah. Minggu depan kena ambil maklum semua. Kita akan ada kuis dan kita akan buat masa kelas kita lah. Hari Khamis lah. Khamis yang sama. Dan minggu depan tu kita tak ada kuliah lah. Kita akan laksanakan kuis. Jadi kena maklumkan kepada semua yang ada dalam kelas ni kena wajib hadir. So kuis tu kita akan buat secara live. Okay, Jadi sebelum kita nak teruskan dengan kuliah pada minggu ini, saya nak buka pertanyaan lah kepada semua. Apa yang nak ditanya berkenaan dengan tugasan ataupun berkenaan dengan apa-apa. So saya buka pertanyaan dulu sebelum kita teruskan dengan kuliah pada pagi ini. So ketua kelas nanti kita ambil kehadiran, pakai Google Form. Dan kehadiran tu saya akan audit pada minggu ke-8. Nanti ketua kelas akan bersimpan semua Google Form tiap-tiap minggu tu, dan minggu ke-8 kita akan audit dan juga sampai minggu 14 lah. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita teruskan dengan kuliah? Okay, ada pertanyaan di chat room. Ketua kuis tu merangkumi topik apa dan dalam bentuk apa. Okey. Kuis tu saya akan bagi tip lah selepas ni. Apa soalan yang akan keluar, topik apa. Nanti lepas ni saya akan bagi tip. So siapa yang tak datang kelas hari ni, dia rugi lah. Dia rugi. Dan juga tip tu kamu tak boleh share. Kamu jangan share kat dalam grup. Biar yang tak hadir tu dia rugilah. Okay, dalam bentuk apa? So kita akan buat dalam menggunakan aplikasi kuis. Soalan dia soalan objektif lah. Jadi ada jawapan, kamu hanya pilih jawapan yang betul sahaja. Okay, ada lagi soalan? Okay. Saya nak tanya mengenai assignment penilaian artikel, bilakah due date? Okey. Untuk tugasan berkumpulan slide ulasan artikel dalam bentuk slide, saya dah maklumkan awal lah. Jadi untuk due date dia, sepatutnya kalau ikut kelas-kelas yang lain, sepatutnya minggu ni dia orang submit. Jadi untuk kelas saya, kita lanjutkan sehingga minggu ke-9. Saya beri peluang kepada kamu untuk kamu buat yang terbaik dan kena submit pada minggu ke-9. Wajib submit pada minggu ke-9. Jadi kalau siapa ataupun kumpulan mana yang tak submit pada minggu ke-9, memang out lah kumpulan tu. So kena ingatlah, minggu ke-9 kita kena submit tugasan berkumpulan, iaitu ulasan artikel dalam bentuk slide. Jadi hanya ketua kumpulan sahaja yang akan submit tugasan tersebut di tapak yang saya akan sediakan nanti lah. So ketua kumpulan sahaja. Jangan semua submit lah, nanti susah. Jadi ketua kumpulan nanti kena pastikan nama setiap ahli kena ada dalam tugasan tersebut lah. Nama dan juga nama matrik yang betul. Okey, ada lagi soalan. Kuis tu berapa soalan? Kuis hanya 20 soalan dan 20 markah. Kuis 20 soalan dan 20 markah. Okey. So harap semua dah ada dalam kumpulan dan juga kena pastikan kerja kena berjalan. Tugasan kumpulan sekarang dah minggu ke-6. Di artikel ikut senarai artikel mengikut nombor kumpulan. So kalau nombor kumpulan 1, nak senarai artikel yang dia dapat adalah nombor 1 lah. Kalau kumpulan 5, artikel 5.
Macam tu lah. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Kenaan dengan tugasan ataupun apa-apa boleh tanya sekarang sebelum kita masuk ke kuliah untuk minggu ni. So, kuis kita akan bersecara live lah. So, kena pastikan apa internet okey lah. So, kalau ada yang tak dapat hadir pada minggu depan kerana ada masalah yang tak dapat dielakkan, contohnya ada appointment dengan doktor ke, contohnya dia ada emergency, kena maklumkan kepada ketua kelas dan kena bagi surat lah. Nanti ketua kelas akan senaraikan siapa yang terdapat hadir dan kita akan ambil tindakan selanjutnya lepas itu. Okay lah, boleh faham ke semua? Ada ke ni? Senyap ke? Cakap seorang. Faham doktor. So kena semangat. Ni ada yang baru bangun tidur ke apa ni? Dah pukul 11.30 ni. Kena cargas sikit. Kena semangat kita nak belajar kan. Kita nak belajar, kita nak dapat ilmu dan kita nak score apa-apa subjek pun nak score supaya dapat A dan nanti supaya kita akan dapat pointer yang mantap dan terbaik lah. Sebab pointer tu sangat penting lah. Saya selalu ingatkan saya punya pelajar, pointer sangat-sangat penting kerana first bakal majikan kita akan tengok nanti kalau kita nak minta kerja tu, dia akan tengok pointer kita dulu lah sebelum dia panggil kita untuk cakap kita nak tunjukkan skill apa yang ada pada kita kepada bakal majikan kita. So first dia akan tengok pointer kita dulu, kita isi borang, kita tulis pointer kita, dengan bukti-bukti transkrip yang kita ada. Tengok pointer 3.9, 4.0. Dia kata budak ni memang mantap, memang terbaik, so kita panggil dia. Kamu kena faham sebab sekarang ni persaingan kita memang cukup tinggi lah. Jadi sebab itulah kita kena jadi yang terbaik dari yang terbaik, kena jadi lebih baik daripada yang baik. Itulah. So supaya kita nanti dapat kerja yang bagus, dapat mengubah kehidupan kita daripada yang susah menjadi lebih senang ataupun yang senang menjadi lebih-lebih senang. Okay ya. Ada lagi soalan nak tanya? So kena fokus lah, siapkan tugasan awal supaya nanti kita boleh fokus kepada tugasan-tugasan yang lain. So saya sangat faham lah kamu, sebab kamu bukan hanya subjek ni saja yang kamu ambil untuk SEM ni. Kamu ambil banyak subjek, ada 6 subjek, ada 7 subjek. Jadi satu subjek tu mungkin ada 2 tugasan kamu kena buat. Jadi berapa banyak tugasan. Jadi kamu kena plan betul-betul yang mana dapat tugasan awal, siapkan. Siapkan tugasan yang mana dapat awal, siapkan awal. Jadi nanti kita boleh prepare untuk benda-benda lain dan juga mungkin ada yang final assessment, subjek yang ada final assessment, kita boleh prepare dengan baik lah. Bentuk soalan kuis macam mana? So bentuk soalan kuis tu soalan berbentuk objektif lah. Soalan, lepas tu ada jawapan, kamu pilih jawapan yang betul. So kita akan bagi masa selama lebih kurang 20 soalan, mungkin berapa minit lah. 20 soalan, 40 minit lah saya bagi nanti. 40 minit tu banyak lah sebab 20 soalan sahaja. So nanti kena study lah. Tapi tak apa, saya akan bagi tip apa soalan yang akan keluar nanti. So lepas kuliah nanti, kita akan bagi tip untuk soalan kuis minggu depan lah. Nanti kena prepare lah. Okay lah, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Sebelum kita teruskan dengan kuliah kita. Ada soalan? Tak ada? Okay. Kalau tak ada soalan, kita akan teruskan dengan kuliah kita pada minggu ini, iaitu kuliah kelima,
kita akan sentuh berkenaan topik pembentukan Malaysia. So minggu lepas kita mungkin kelas kita tak ada, tapi saya ada bagi video lah berkenaan dengan topik apa, bukan pembentukan, kemerdekaan tanah Melayu. So minggu ni kita akan tengok berkenaan dengan topik pembentukan Malaysia. So, saya akan share slide. Okey, apa yang ada dalam pembentukan Malaysia ni, kita akan tengok, kita akan sentuh berkenaan dengan latar belakang pembentukan Malaysia, faktor-faktor macam mana pembentukan Malaysia berlaku, reaksi Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura ke atas pembentukan Malaysia, reaksi Indonesia dan Filipina ke atas pembentukan Malaysia, dan juga yang last sekali ialah reaksi ataupun isu Brunei dan Singapura ke atas pembentukan Malaysia. Siapa tahu apa tarikh pembentukan Malaysia bila? Tarikh rasmi pembentukan Malaysia bila? Siapa tahu? Siapa tahu? Sekedok tu 16 September. Tahu bila? Macam mana ni? Menjadi warga negara ni. Tarikh pembentukan Malaysia 16 September 1963. Betul lah. So 16 September 1963. 31 Ogos 1957. Ni apa? Ni kemerdekaan tanah Melayu. Bukan Malaysia, tanah Melayu. Tanah Melayu tu maksudnya Semenanjung Malaysia. Tanah Melayu lah. So kita nak tengok dia ada dua tau. Dia ada dua pembentukan kemerdekaan lah. Pembentukan Malaysia satu lagi Tanah Melayu. So Tanah Melayu tarikh dia 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia sebab itulah dalam negara kita ada dua sambutan iaitu yang pertama sambutan Hari Kemerdekaan Negara iaitu pada 31 Ogos 1957 dan sambutan yang kedua adalah Hari Malaysia. Hari Malaysia itu bermakna Sabah Sarawak sekali lah dia bergabung dalam Malaysia pada tarikh 16 September 1963. So jangan keliru jangan keliru dan benda ni kita kena ingat sebab kita adalah warga negara Malaysia. So benda basic macam ni lah. Benda basic macam ni kita kena awak cakap ingat dan juga kita kena faham. Kalau kita tak faham maksudnya kita orang cakap kena belajar lagi. Sebab benda basic ni kita sebagai rakyat Malaysia ataupun warga negara Malaysia wajib kena tahu. Dia macam dengan Indonesia. Kalau Indonesia ni dia punya Pancasila dia panggil. Pancasila ni dia macam rukun negara lah. Rukun negara kalau kita rukun negara kan. Kalau Indonesia dia Pancasila. Dia orang ni daripada kecil, daripada budak tadika dia orang dah wajibkan budak-budak ni menghafal, faham dan sebagainya. Sama juga macam kita pun rukun negara pun diasuh ataupun diberikan pendedahan sejak daripada zaman kita tadika lagi lah. Cikgu-cikgu tadika selalu baca rukun negara supaya kita faham dan juga supaya kita ingat lah. Jadi benda-benda basic berkenaan dengan sejarah Malaysia ni, sejarah pembentukan Malaysia, sejarah kemerdekaan negara perlu wajib kita tahu supaya nanti kita tak malu lah dan menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Okey ya. Sekejap.
Okey, kita masuk kepada latar belakang pembentukan Malaysia. Yang pertama, idea penubuhan Malaysia ini diutarakan oleh Tunku Abdul Rahman melalui satu ucapan di Singapura pada tarikh 27 Mei 1961. So Tunku Abdul Rahman ni adalah bapa kemerdekaan kita, yang mana dia Perdana Menteri pertama lah Malaysia, dan dia mengutarakan ataupun menimbulkan idea untuk menubuhkan Malaysia, iaitu gabungan daripada wilayah Sabah dan Sarawak, Singapura, Brunei, untuk bersatu dengan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. Idea utama adalah sebuah gabungan besar antara bekas-bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara dari sudut ekonomi dan politik. So idea utama dia nak kumpul, dia nak gabungkan sebuah gabungan dan menjadi sebuah gabungan yang besar, iaitu negara-negara atau wilayah-wilayah bekas jajahan British lah di Asia Tenggara ni, supaya menjadi satu wilayah untuk menjadi kuasa ekonomi dan politik yang besar di Asia Tenggara lah. Idea penggabungan ini bertitik tolak dari hal berkaitan bekas tanah jajahan British yang sukar untuk berdiri bebas dan bersaing di peringkat antarabangsa. Sebelum menyuarakan pendapat, Tunku sudah bertemu dengan wakil-wakil daripada wilayah tersebut. Sebelum dia mengutarakan untuk nak buat nak satukan wilayah ni, dia dah berjumpa dengan wakil-wakil daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Singapura, daripada Brunei, untuk menyuarakan pandangan beliau, dan mereka ada yang bersetuju dan juga ada yang tidak bersetuju. So barulah dia mengutarakan idea dia untuk menubuhkan gabungan yang sekarang dikenali sebagai Malaysia. Jika diteliti, idea yang sama sebenarnya pernah disuarakan oleh Lord Brassey, iaitu pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara. Seterusnya, faktor-faktor yang mendorong pembentukan Malaysia. Apa faktor-faktor yang telah mendorong pembentukan Malaysia? Kita tengok, yang pertama adalah ancaman dan pengaruh komunis yang pada ketika itu sangat kuat lah. Selepas Jepun keluar daripada tanah Melayu, so pengaruh komunis mula merebak sebab semasa Jepun duduk di tanah Melayu ataupun semasa Jepun menjajah tanah Melayu, jadi pihak British dia set up PKM, Parti Komunis Malaya, untuk menentang pihak Jepun, sehinggalah Jepun keluar, jadi PKM mengambil alih tanah Melayu daripada Jepun, dan dia orang untuk nak memerintah lah. Jadi sebab itulah berlaku rundingan di baling di antara pihak British dengan pihak komunis lah. Jadi pihak komunis ni dia berasakan bahawa dialah yang menentang ataupun yang menyebabkan Jepun keluar daripada tanah Melayu. Jadi sebab itulah dia nak memerintah sendiri. Pada asalnya perjanjian dengan pihak British, bila Jepun dah keluar, jadi pihak Parti Komunis Malaya ni dia kena serahkan balik tanah Melayu ni kepada pihak British. Jadi tapi berlaku sebaliknya lah. Dia tak nak lepaskan dan dia nak buat pemerintahan sendiri di tanah Melayu, dan berlakulah orang cakap peristiwa-peristiwa seperti darurat diisytiharkan dan perang. Jadi berlaku apabila British telah mengisytiharkan darurat di tanah Melayu, dan berlakulah rundingan di baling supaya pihak komunis ni menyerah kembali tanah Melayu kepada pihak British. Tapi rundingan tu gagal dan tanpa capai kata sepakat. Jadi berlakulah orang cakap serangan dan juga peperangan di antara pihak British dan juga pihak komunis. Faktor yang kedua adalah memerdekakan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Untuk nak mewujudkan pembentukan Malaysia ni, faktor dia adalah untuk kita nak tarik Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura supaya merdeka dan bebas macam dengan tanah Melayu. Yang ketiga, memanfaatkan kemakmuran ekonomi secara bersama. So bila kita gabung antara wilayah ni, Sabah, Sarawak,
Singapura dan Brunei masuk dalam tanah Melayu, jadi kuasa ekonomi kita akan besar. Faktor ekonomi, bahan-bahan mentah kita akan kumpulkan menjadi satu dan menjadi sumber ekonomi yang besar lah, dan kita akan agihkan kepada semua wilayah ni. Jadi itu antara faktor yang mendorong untuk pembentukan Malaysia. Ada faktor yang keempat adalah mempertahankan hak pribumi atau bumi putera. Seterusnya kita tengok reaksi Sarawak ke atas pembentukan Malaysia. Apa reaksi Sarawak? So Parti Negara Sarawak ataupun PANAS, Parti Rakyat Sarawak SUPP dan Parti Kebangsaan Sarawak SNAP pertamanya telah menentang idea penubuhan Malaysia yang telah diutarakan oleh Tunku. Jadi antara tiga parti ini dia telah menentang. Dia tak bersetuju untuk masuk ataupun terlibat dalam pembentukan Malaysia. So yang kedua, parti Barisan Rakyat Jati Sarawak iaitu Berjasa pula telah menyokong idea untuk penubuhan Malaysia dan sekaligus memerdekakan Sarawak. Jadi ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju lah. Namun semua parti politik tersebut tidak terlalu memberi tekanan, kerana objektif utama idea tersebut adalah memberikan kemerdekaan kepada Sarawak. So walaupun diorang menentang ataupun diorang tak setuju, tapi diorang tak memberi tekanan ataupun tak memberontak, tak membuat sebarang tindakan yang ganas ataupun membuat pemberontakan. Tapi sebab matlamat diorang untuk memerdekakan Sarawak daripada jajahan lah. Jadi last kali diorang setuju juga untuk bergabung dengan Tanah Melayu untuk merdeka. Okey, kita tengok reaksi Sabah. Seperti yang terjadi di Sarawak, hal yang sama juga berlaku di Sabah, iaitu parti politik seperti National Kadazan Organisation, UNCO dan parti PASOK Momogun menentang idea untuk penubuhan Malaysia. Jadi ada yang menentang dan ada juga yang menyokong. Manakala Parti United Sabah Nasional pula bersetuju dengan idea untuk pembentukan Malaysia. Namun objektif untuk mendapat kemerdekaan membuatkan idea tersebut mula mendapat sambutan. Jadi ada yang mentah, ada yang setuju, tetapi untuk memerdekakan wilayah Sabah ni, dia orang bersetuju ataupun terpaksa bersetuju untuk masuk serta dalam gabungan Malaysia. Jadi ada beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman. Di antaranya ialah dia panggil wakil daripada Sabah dan Sarawak datang ke Semenanjung dan dia present pembangunan yang telah berlaku di Semenanjung Malaysia. Dia present macam mana perkembangan ekonomi, dia present macam mana rakyat di Semenanjung ni melaksanakan aktiviti ekonomi yang baik. Jadi bila dia present macam tu, wakil-wakil daripada wilayah Sabah dan Sarawak ni mula tertarik dan akhirnya bersetuju untuk menyertai gabungan pembentukan Malaysia lah. Okay, seterusnya kita tengok reaksi Brunei. Pada awalnya Sultan Brunei bersetujulah dengan idea ini, begitu juga rakyat Brunei. Namun rakyat Brunei lebih cenderung untuk merdeka terlebih dahulu, kemudiannya barulah menyertai Malaysia. So pada mulanya mereka bersetuju, tetapi dia ada idea baru dan ada juga tokoh-tokoh yang kuat di Brunei yang mengatakan mereka perlu merdeka terlebih dahulu, selepas merdeka barulah menyertai Malaysia. Dalam sebuah persidangan pada tahun 1962, pihak Brunei membincangkan hal penggabungan ini, namun tiada kata putus. Diorang berbincang sesama mereka, wakil-wakil daripada Brunei berbincang dan akhirnya tiada kata putus. Dan Parti Rakyat Brunei pada waktu itu dipimpin oleh A.M. Azahari, sangat berpengaruh di kalangan rakyat Brunei. Beliau menentang idea tersebut kerana beliau berpendapat penggabungan hanya akan membantu
British terus mengawal ataupun mempengaruhi dan mengawal ekonomi di rantau ini. So diorang menganggap gabungan ini akan menguatkan lagi kuasa pihak British untuk mengawal ekonomi ataupun mengaut kepentingan ekonomi di rantau Asia Tenggara ini. Jadi maksudnya dia tak setuju lah. Dan juga ada apa syarat-syarat lain yang menunjukkan orang cakap Brunei tidak dapat ataupun tidak bersama lah, tidak bersama dalam pembentukan Malaysia. Nanti kita akan bincang apa syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Brunei dan yang mana yang Persekutuan ataupun Tanah Melayu tak dapat ataupun Tunku Abdul Rahman tak dapat untuk memenuhi syarat tersebut. Okay, kita tengok reaksi Singapura pula. Rakyat Singapura memberi reaksi positif dalam hal ini. Beliau juga begitu juga dengan parti yang terbesar di Singapura iaitu Parti Tindakan Rakyat iaitu PAP yang memerintah Singapura pada waktu itu. Pemimpin PAP menganggap idea tersebut dapat menyelamatkan Singapura dari jatuh ke tangan puak yang berhaluan kiri. Puak yang berhaluan kiri ni maksudnya komunis lah. Parti Buruh Singapura dan Parti Rakyat Bersatu pula merasakan idea tersebut sukar dilaksanakan dan ia adalah idea pelanjutan pengaruh British di rantau ini. Parti Buruh Singapura dan Parti Rakyat Bersatu ni termasuklah daripada parti ataupun puak yang berhaluan kiri. Mereka sama juga dengan AM Al-Zahari di Brunei. Dia kata kalau kita bergabung dalam satu wilayah menjadi Persekutuan Malaysia ataupun menjadi Malaysia, dia akan memberi kuasa lebih besar kepada pihak British untuk mengawal wilayah-wilayah ni. Jadi dia tak setujulah. Pada pilihan raya kecil Singapura 1961, PAP tewas di beberapa kawasan kepada calon yang cenderung kepada parti yang berhaluan kiri, parti yang menentang lah. Hal ini menguatkan lagi semangat PAP untuk menyokong idea pembentukan Malaysia. So parti PAP ni adalah parti yang dominan lah di dalam Singapura. Jadi bila buat pilihan raya kecil, parti ni tewas. Jadi diorang terpaksa supaya pengaruh komunis ataupun pengaruh yang berhaluan kiri ni merebak, jadi diorang setujulah untuk menyertai pembentukan Malaysia. Jadi bila menyertai pembentukan Malaysia, dia akan jadi PAP ni akan lebih dominan lah. Kita tengok reaksi negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Malaysia, iaitu yang pertama adalah Indonesia. Indonesia asalnya tiada masalah dalam perkara ini, dalam pembentukan Malaysia. Namun pada penghujung tahun 1961, Indonesia mula berubah angin dengan menyatakan bantahan terhadap idea tersebut. Mula-mula diorang tak ada masalah. Tetapi pada akhir tahun 1961, diorang mengubah fikiran dan diorang bantahlah terhadap idea untuk penubuhan Malaysia. Bantahan Indonesia mula bersifat agresif. Bermula tahun 1963, Indonesia menyokong tindakan Parti Rakyat Brunei yang membantah keras pembentukan Malaysia. So Indonesia ni dia menyokong AM Al-Zahari daripada Parti Rakyat Brunei ni untuk menentang pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkarisma. Pemimpin ni dia sangat-sangat berkarisma lah. Antara tokoh yang hebat lah, iaitu Sukarno. Sukarno ni dia kalau dia bercakap, orang akan terus cakap dia boleh mempengaruhi orang sampai kalau dengar dia cakap ni orang akan semua setuju dengan dia. Dia sangat-sangat berkarisma lah. So Presiden Sukarno ni menggerakkan kempen Ganyang Malaysia. So semua kita tahu kempen Ganyang Malaysia ni adalah daripada Indonesia yang mana diorang tak suka ataupun menentang habis-habisan pembentukan Malaysia. Ganyang Malaysia ni maksudnya hancurkan Malaysia. So kempen Ganyang Malaysia ni ataupun perkataan Ganyang Malaysia ni sampai sekarang ada. Tapi tak ni sangatlah. Tapi kalau berlaku perselisihan antara Malaysia dan Indonesia, dia akan timbul balik Ganyang Malaysia dan sebagainya. So jadi Indonesia ni dia hantar tentera ke Tanah Melayu untuk buat bantahan lah
dia guna tentera untuk berperang untuk membantah idea penubuhan Malaysia. Kenapa dia dia apa bantah? Sebabnya Sukarno ni dia nak buat gabungan. Dia nak buat gabungan Indonesia Raya. Sebab itulah dia menentah habis-habisan kerana idea dia untuk membangunkan ataupun membangunkan Indonesia Raya ni telah terhalang lah. Okey, kita tengok negara reaksi Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Filipina juga membantah pembentukan Malaysia. Pada pandangan mereka, Sabah adalah milik mereka atas dasar sejarah Kesultanan Sulu. So sampai hari ini Filipina ni dia claim Sabah adalah salah satu wilayah dalam negara dia. Sebab itulah dulu berlakunya peristiwa dekat Lahad Datu tu, itu adalah satu orang cakap kesinambungan daripada Filipina ni dia claim Sabah tu dalam wilayah dia lah. Dia nak menuntut. Dan juga ada perjanjian mungkin perjanjian politik lah yang kita tak tahu yang berlaku. Sebab itulah berlaku pencerobohan di Lahad Datu itu oleh kumpulan pengganas kiram. Yang mana dia kata kami nak menuntut hak kami Lahad Datu tu, dan seperti yang telah dijanjikan. Jadi adalah benda-benda yang mungkin dalam politik kita tak tahu lah, mungkin dijanjikan okey wilayah ni kami nak bagi dekat Filipina ke apa, kita tak tahu. Tapi dia cakap kami nak tuntut wilayah tu seperti yang telah dijanjikan. Tetapi kalau kita tengok kalau dekat Lahad Datu tu saya pergi tau masa yang peristiwa Lahad Datu, sebab masa tu saya bekerja dengan kementerian. Jadi saya pergilah sebab menteri nak turun, kami kena pergi dulu. Kena cek apa tempat-tempat tu macam mana, apa program yang boleh buat. So kami pergi dengan kawalan yang ketat lah, polis, CPD semua iring, tentera memang ramai lah masa tu. Lepas tu pergi tempat yang kena bom dengan jet tu. Memang teruk lah, satu kampung tu memang hancur. Jadi saya pergilah kat kampung Tan Luar tu Jadi jumpa ketua kampung dia. Jadi sebenarnya dekat sana tu memang keturunan dia orang memang keturunan orang cakap Sulu. Dia memang keluarga dia orang boleh ulang-alik macam tu je. Dia orang macam dekat Kelantan lah, dekat sepadan Thailand tu kan. Kita ada yang adik-beradik kita daripada sebelah sana, dia orang boleh ulang-ulang macam tu. Masa saya pergi tu untuk orang cakap ada seorang Tok Imam. Tok Imam tu dia punya adik kena tangkap sebab dituduh sebagai tali barut kepada geng kiram tu lah. Jadi dia cakap dia minta tolong, dia kata tolonglah lepaskan adik dia. Dia kata adik dia macam tak bersalah lah. Tapi dituduh ataupun dirisik adik dia tu memang terlibat, bagi maklumat lah, menjadi tali barut. Jadi macam mana tak tali barut, sebab family dia orang je. Daripada Sulu tu adalah keturunan dia orang, family dia orang. Jadi ialah macam kita dengan adik-adik kita dekat sepadan Thailand, sepadan Kedah, Siam, lebih kurang macam tu lah. Okay, dalam hari ini kerajaan Amerika telah menyerahkan memorandum kepada Duta Filipina di London dengan menyatakan segala tuntutan terhadap Sabah tidak akan dilayan. So pihak British telah mengambil tindakan menghantar memorandum kepada Duta Filipina bahawa tuntutan daripada Filipina ni tak akan dilayan. Walaupun pihak Filipina terus menuntut Sabah, namun pembentukan Malaysia mendapat sokongan dari rakyat Sabah sendiri melalui kajian yang telah dijalankan. Melalui Suruhanjaya ataupun kajian yang telah dijalankan, rakyat Sabah ni lebih cenderung untuk memilih Persekutuan Malaysia, memilih untuk bergabung dan menjadi sebuah wilayah iaitu Malaysia lah. Okey, kita masuk kepada konfrontasi Malaysia-Indonesia iaitu Ganyang Malaysia. Inilah kempen Ganyang Malaysia bermula sekitar tahun 1963. Indonesia membantah pembentukan Malaysia ni secara militeri ataupun ketenteraan. Jadi mereka sangat agresif dan menghantar tentera di kawasan Malaysia seperti di Johor, Sarawak dan juga di Sabah. So macam berperang lah. Lepas
perisik mereka juga dihantar pasukan tentera Malaysia dibantu oleh tentera British, New Zealand, Australia dan juga Brunei. So walaupun kita diserang oleh tentera Indonesia, tetapi kita ada bantuan lah daripada pihak British, New Zealand, Australia dan juga Brunei. Okey, menurut Sukarno, pembentukan Malaysia sebenarnya meneruskan penguasaan ekonomi British di rantau ini. So inilah alasan yang mereka bagi. Presiden Sukarno ni dia kata kalau pembentukan Malaysia ni berlaku, maksudnya kita akan meneruskan penjajahan lah, meneruskan penjajahan dan penguasaan ekonomi oleh British di rantau ini, termasuk di Indonesia sekali lah. Sukarno juga marah kerana pembentukan Malaysia sebenarnya menghalang idea dia untuk menubuhkan Indonesia Raya yang akan menggabungkan semua wilayah di rantau ini menjadi Indonesia Raya. Itu idea utama dia. Sebab itulah dia marah. Sebab itu dia marah kerana idea pembentukan Malaysia ni akan cantas dia untuk menubuhkan Indonesia Raya. Itulah faktor utamanya sebenarnya. Faktor-faktor penguasaan ekonomi British apa semua ni faktor sampingan dia. Faktor yang utama dia adalah menghalang idea dia untuk menubuh Indonesia Raya. Jadi kalau Tunku Abdul Rahman tak mengutarakan pandangan untuk menubuhkan Malaysia, maksudnya kita sekarang ni jadi Indonesia Raya lah. Kita sekarang jadi Indonesia Raya. Tapi dengan kepandaian, dengan kecerdikan Tunku Abdul Rahman, dia sekarang ni menjadikan kita sebuah wilayah yang bergelar Malaysia. Okey sebelum kita nak teruskan lagi, saya nak tanya kamu. Ini soalan yang mungkin akan, saya rasa ada lah dalam kuis ya. Soalan yang ada dalam kuis. Okey, saya nak tanya, negara manakah ataupun wilayah negara di Asia Tenggara ni yang manakah tidak menghalang ataupun tidak membantah proses pembentukan Malaysia? Boleh jawab. Negara mana? Tidak. Right. Ada lagi ke ni? Negara ke, Doktor? Negara. Thailand ke? Tak. Salah. Kan kita dah cakap tadi. Saya bagi jawapan lah. Kamu pilih lah. Indonesia. Indonesia. Okey, Brunei. Filipina dan juga Singapura. Negara mana? Di antara negara tersebut lah. Yang tidak Brunei betul. dia ke Brunei. Singapura. Sarata. Jawapan dia Singapura lah. Singapura ni dia terus nak masuk tau. Dia nak masuk. Brunei ni dia tak masuk. Brunei dia memang tak masuk. Sebab dia cakap tadi ada beberapa syarat yang tak dapat diikuti ataupun dilaksanakan oleh Ketua Abdul Rahman. Jadi tak masuk lah. Indonesia mana? Indonesia siap berperang lagi. Indonesia siap orang cakap hantar tentera lagi. So Singapura lah. Singapura dia memang nak sangat masuk untuk dia merdeka dan juga untuk membebaskan ataupun menghalang pengaruh komunis lah di Singapura. Okey, kita teruskan. Tu antara soalan-soalan yang masuk lah dalam kuis ya. Okey, kita tengok konfrontasi Malaysia-Indonesia berakhir. Jeneral Suharto menggerakkan tentera Indonesia untuk melakukan rampasan kuasa daripada Presiden Sukarno. So, Jeneral Suharto ni dia adalah ketua tentera lah di wilayah Indonesia. Maka dia buat rampasan kuasa ke atas Presiden Sukarno. So Presiden Sukarno ni lah yang menggerakkan kempen Ganyang Malaysia ni.
Jadi Suharto ni dia adalah seorang jeneral tentera. Dia buat rampasan kuasa lah terhadap Presiden Soekarno. Rampasan kuasa tersebut telah berjaya dan Soekarno digulingkan dan dikenakan tahanan rumah. Plan rampasan kuasa tu memang berjaya lah sebab tentera ni dia pengaruh dia kuat tau. Sama juga macam dekat negara kita, tapi negara kita tentera ni di bawah dan di Pertuan Agong. Jadi susah sikit lah kalau nak buat rampasan kuasa kan apa, sebab dia memang di bawah arahan yang Pertuan Agong lah. Jadi macam Indonesia, dia tak ada agung ke, dia tak ada sultan, dia republik. Jadi kalau seorang general ni dia nak buat rampasan kuasa, dia akan terus, dia akan planning, dia akan buat rampasan kuasa dan gulingkan presiden yang ada lah. Dan seterusnya setelah berjaya membuat rampasan kuasa tersebut, Presiden Soekarno ni berjaya digulingkan dan diorang buat tahanan di rumah. Soekarno ni tak boleh pergi mana-mana lah. Dia ditahan lah, ataupun dipenjarakan lah, di rumah. Pada tahun 1966, Menteri Luar Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian damai di Bangkok. Jadi bila Soekarno ni dah tak boleh keluar, dah ditahan ataupun dah tak ada kuasa, jadi kempen Ganyang Malaysia ni, maka kempen Ganyang Malaysia ni dah tak ada. Akhirnya pada tahun 1966, Menteri Luar Indonesia dan Malaysia telah membuat satu perjanjian damai di Bangkok, Thailand, yang mana telah menamatkan persengketaan antara Malaysia dan juga Indonesia. Tapi Ganyang Malaysia tu masih ada sampai sekarang. Dia punya sentimen tu masih ada. Kalau bergaduh apa, mesti keluar lah Ganyang Malaysia, buluh runcing. Dia guna buluh runcing. Okey, proses penubuhan Malaysia, kita tengok perbincangan dan perundingan ke arah pembentukan Malaysia adalah merupakan satu proses yang panjang dan sangat sukar. Banyak faktor yang perlu diambil kira dan perlu diatasi untuk memastikan bahawa semua pihak berpuas hati dengan pembentukan Malaysia lah. So dia buat jawatan kuasa. So jawatan kuasa terlibat ni kena buat kajian, kena ambil orang cakap kena buat kajian, kena turun padang, kena ambil idea-idea daripada wakil-wakil rakyat, daripada rakyat setiap wilayah, supaya penubuhan Malaysia ni, cakap persekutuan Malaysia ni nanti dia akan menjadi lebih mantap dan akan cakap melindungi semua kaum ataupun semua wilayah yang ada dalam Malaysia. So antara jawatan-jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk proses penubuhan Malaysia adalah yang pertama, jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia ataupun dipanggil JPPM, yang berperanan sebagai menerangkan konsep pembentukan Malaysia, terutamanya kepada penduduk Sabah dan Sarawak dan juga Brunei. So jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Donald Stephen, disertai oleh wakil-wakil dari negeri-negeri yang ingin menyertai Malaysia. So termasuklah di Semenanjung, negeri-negeri yang ada di Semenanjung. Jadi jawatan kuasa ini telah mengumpul idea-idea dan pandangan daripada penduduk negeri-negeri yang terlibat dalam rancangan untuk pembentukan Malaysia. So idea-idea ni lah akan dikumpulkan dan akan dibentuk menjadi perlembagaan. Perlembagaan nanti ya. Okey. Seterusnya jawatan kuasa seterusnya Suruhanjaya Kobot ataupun Kobot Commission diketuai oleh Lord Kobot. Ahli-ahli lain termasuk Anthony Abel, David Watson, Datuk Wong Pauni dan Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i. Tujuan Suruhanjaya Kobot ini ditubuhkan adalah untuk mendapatkan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak. Suruhanjaya ini mendapati 80 rakyat Sabah dan Sarawak, kebanyakannya golongan pribumi, menyokong negeri mereka untuk bergabung dengan tanah Melayu menjadi sebuah wilayah yang berdaulat, iaitu Malaysia lah. So Suruhanjaya Kobot ni dia punya hasil dia 80 rakyat Sabah dan Sarawak menyokong untuk masuk dalam pembentukan Malaysia. So kena ingatlah Suruhanjaya Kobot untuk pembentukan Malaysia. Kalau Suruhanjaya Red apa? Kena tahu tu. Kalau Suruhanjaya Kobot untuk pembentukan Malaysia, kalau Suruhanjaya Red
apa? Suruhanjaya Red adalah untuk menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang ketiga adalah jawatan kuasa antara kerajaan, diketuai oleh Lord Lansdowne, disokong oleh Tun Abdul Razak Hussein, wakil kerajaan British dan wakil-wakil dari Sabah, Sarawak dan Singapura. Peranan dia adalah untuk membentuk perlembagaan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, laporan Suruhanjaya Kobok dan laporan JPPM. Jadi jawatan kuasa ni adalah tujuannya adalah untuk membentuk perlembagaan. Jadi perlembagaan tu dalam perlembagaan kita sampai hari ini kita guna pakai, dia ada idea-idea daripada Suruhanjaya Kobok. Dia ada idea daripada JPPM. Isi dia adalah daripada Suruhanjaya Kobok dengan JPPM lah. Isu utama yang dibincangkan ialah status agama Islam, bahasa Melayu, kawalan terhadap pendatang, pendidikan dan wakil parlimen untuk Sabah, Sarawak dan juga Brunei. So isu utama ni adalah merupakan isu yang penting ataupun isu yang utama dalam perlembagaan Malaysia lah. So sampai sekarang lah. Contohnya agama Islam, bahasa Melayu perkara 152, perkara 153, hak-hak bumi putera lah. Okey, yang keempat adalah referendum Singapura yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan penduduk Singapura. So dia punya hasil dia, keputusan dia, 71% penduduk Singapura menyokong Singapura bersatu dengan Malaysia lah. Yang selebihnya tu adalah puak yang berhaluan kiri, yang tu cenderung kepada menentang dan lebih kepada idea komunis lah. Okey, isu melibatkan Brunei. So kita tengok apa isu proses penubuhan Malaysia ni. Yang pertama adalah melibatkan negara Brunei. Brunei mengambil keputusan untuk tidak menyertai Malaysia langsung sehingga mereka pada tahun 1984. So mula-mula memang dia orang setuju, tapi ada beberapa perkara lah. Ada beberapa perkara ataupun perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan. Tak dapat capai kata sepakat lah. Kita tengok yang pertama isu berkaitan Sultan Brunei. Sultan Brunei ataupun Sultan Omar Ali Saifuddin mengemukakan beberapa tuntutan jika Brunei menyertai pembentukan Malaysia. Dia ada tuntutan dia lah. Tuntutan Sultan Brunei diterima, namun dua yang telah ditolak, iaitu tuntutan yang ditolak ialah isu berkenaan dengan minyak dan kedudukan Sultan Brunei di Malaysia. So dia orang tuntut minyak ni dia tak nak kongsi, dia orang nak urus sendiri dan dia orang kongsi dengan wilayah-wilayah lain lah. Dan satu lagi dia orang tuntut, kalau tak salah, Sultan Brunei ni menjadi yang di-Pertuan Agong sampai bila-bila, dan dia tak setuju untuk sistem penggiliran yang macam mana kita laksanakan sekarang lah. Jadi dia nak Sultan Brunei ni menjadi yang di-Pertuan Agong sampai bila-bila lah. Tak ada sistem penggiliran macam kita sekarang lah. So macam kita sekarang, kita ada sistem penggiliran. Sekarang ni Sultan Pahang jadi yang di-Pertuan Agong. Selepas ni mungkin Sultan Johor ataupun Sultan lain lah. Okay, yang kedua adalah isu berkenaan dengan rakyat Brunei. Parti Rakyat Brunei pimpinan AM Azhari menolak keras Brunei bersama-sama dalam pembentukan Malaysia. So parti Rakyat Brunei ni adalah merupakan parti yang dominan, parti yang besar ataupun parti yang mendapat sokongan majoriti rakyat di Brunei lah. So parti ni menolak, maka memang tak boleh lah. Kalau macam di Malaysia ni, antara parti yang dominan dalam negara kita adalah sekarang ni kalau kita tengok UMNO, DAP dan juga PKR lah. Ini adalah tiga parti yang cakap yang besar. Tapi sebelum tertubuhnya PKR, UMNO adalah merupakan parti yang sangat dominan lah, parti yang sangat besar dalam negara kita. Ya. Okey, mereka melancarkan rusuhan bersenjata terhadap kerajaan Brunei. So dia pada mulanya Brunei kan bersetuju untuk masuk ke Malaysia, tetapi atas desakan daripada Parti Rakyat Brunei ni, dan mereka telah membuat pemberontakan untuk menghalang kerajaan Brunei untuk menyertai Malaysia.
Mereka dibantu oleh Komunis Indonesia. So parti Rakyat Brunei ataupun parti AM Azhari ni telah dibantu oleh Parti Komunis Indonesia untuk menghalang ataupun membuat pemberontakan ke atas kerajaan Brunei supaya tak masuk dalam gabungan Malaysia. So, isu melibatkan Singapura. Singapura menjadi sebahagian daripada Malaysia dari tahun 1963 hingga tahun 1965. 63, 64, 65. Hanya 2 tahun sahaja Singapura berada dalam Malaysia. Selepas tu Singapura telah keluar. Dari awal pembentukan Singapura dan kerajaan pusat di Kuala Lumpur bersetuju dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui. Ada beberapa syarat lah. Namun sering juga timbul isu sensitif yang dibangkitkan. Isu pembahagian ekonomi dan rusuhan kaum. Jadi kita sedia maklum kalau di majoriti rakyat ataupun kaum di Singapura adalah rakyat yang berbangsa Cina. Jadi bila ini adalah melibatkan majoriti kaum sebenarnya. Jadi bila Singapura ni bergabung dengan tanah Melayu ataupun Malaysia, dia majoriti kaum ni orang cakap banyak, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia ada isu lah. Hal ini menyebabkan Singapura akhirnya dikeluarkan dari Persekutuan Malaysia pada 7 Ogos 1965 dan mengumumkan merdeka 2 hari selepas itu. Jadi Tunku Abdul Rahman pun dia ambil tindakan lah. Dia ambil tindakan atas pertimbangan diri dia, dia terpaksa melepaskan Singapura untuk keluar daripada Malaysia kerana jika tak dilakukan mungkin akan berlaku masalah yang lebih besar dalam negara Malaysia. Okay, ya. Jadi ini adalah antara keratan-keratan akhbar berkenaan dengan ganyang Malaysia dan sebagainya. Isu-isu dalam proses penuduhan Malaysia. Okey, dah habis. Okey, setakat itu saja untuk topik ini. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Ada apa-apa soalan ataupun pandangan yang kamu nak bagi tahu, boleh kita share di sini. Dan juga kalau nak tanya berkenaan tugasan ke apa, boleh bertanya lah. Selepas ni saya akan bagi tip untuk quiz. So semua kena ready lah. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada ke tak ni? Senyap ni. Tidur apa? Okay ya. Ada 107 orang. So terima kasih lah yang mana stay. Memang terbaik lah. Okey, sekejap kita rehat sekejap. Sebelum kita sambung untuk saya nak bagi tip lah untuk quiz kita pada minggu depan. Kalian ingat minggu depan ada quiz. Beritahu kawan-kawan semua supaya hadir ke kelas esok. Quiz. Ada apa-apa soalan? Link kehadiran bagi dalam ni atau dalam WhatsApp? So, link kehadiran. Macam mana ketua kelas? Ketua kelas mana? Ketua kelas kita mana?
Okey. Kalau tak ada apa-apa saya nak bagi tip lah untuk kuis. Kamu standby ya, tulis ya. Okey, yang pertama, kamu kena baca zaman prasejarah lah, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman logam, zaman Neolitik dan zaman logam. So kamu kena baca apa ciri-ciri zaman tersebut lah. Okey, yang kedua, kamu kena baca mengapa Kesultanan Melayu Melaka ni sangat terkenal di kalangan pedagang dan pelayar di seluruh dunia. Kamu kena baca kenapa Kesultanan Melayu Melaka ni sangat terkenal. Okey, seterusnya kamu kena baca tentang kemerosotan ataupun kejatuhan kerajaan Melaka. Seterusnya kamu kena baca tentang ciri ataupun matlamat pendudukan Jepun di tanah Melayu ataupun matlamat pemerintahan Jepun di tanah Melayu. Matlamat dia apa? Seterusnya tokoh perjuangan kemerdekaan ya. Pun tokoh penentangan terhadap penjajahan. Kamu kena baca tokoh-tokoh, contohnya Datuk Pahaman, Tok Janggut, Tok Gajah, Mak Kilau. Kamu kena tahu lah. Negeri Pahang, siapa tokoh dia. Negeri Sabah, Sarawak, siapa tokoh dia. Kena tahu lah, kena ingat. Okey, seterusnya kamu kena baca ciri-ciri Malayan Union. Kena tahulah Gubernur Malayan Union yang pertama siapa. Kena tahu kena ingat Seterusnya, siapakah yang nak baca soalan pula. Aduh. Okey, seterusnya kamu kena baca sistem pembesar empat lipatan. Ni dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka, kerajaan awam Melaka. Dia ada sistem pembesar empat lipatan. Kamu kena tahu. Dalam sistem pembesar empat lipatan tu ada apa lah? Semana contoh yang tu lah. Temenggung ke apa. Kena tahu lah. Okey, seterusnya pilihan raya yang pertama di tanah Melayu. Apa parti yang bertanding dan parti mana yang menang. Kena tahu lah. Pilihan raya umum yang pertama di tanah Melayu pada Julai 1955. Kena baca, kena tahu parti mana yang menang, parti mana yang bertanding dan sebagainya. Okey, seterusnya soalan yang saya tanya kamu tadi. Saya tak nak ulang. Soalan yang saya tanya dalam masa kuliah tadi tu. Negara-negara yang tidak menentang tu Okey, seterusnya faktor penubuhan Malaysia. Kena baca. Dan ada dalam saya punya kuliah tadi ada Okey, seterusnya kamu kena tahu jawatan kuasa penting ke arah penubuhan Malaysia. Takkan saya cakap di jawatan kuasa apa JPPM, jawatan kuasa apa Suruhanjaya Kobot dan sebagainya. Kena ingat. Okey, kamu kena baca tentang sistem ahli pada tahun 1951. Sistem ahli ni dalam bab Persekutuan Tanah Melayu dalam bab Persekutuan Tanah Melayu, sistem ahli ini telah diperkenalkan oleh pihak British. So kena tahu sistem ahli. Okey, seterusnya ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi ini bab yang sebelum ni lah.
Okey, kamu kena baca Suruhanjaya Kobot punya apa? Suruhanjaya Kobot dia punya hasil dia, apa hasil dia. So kena baca lah. Dan apa yang telah diputuskan dalam Suruhanjaya Kobot tersebut dalam proses penubuhan Malaysia. Okey, jawatan kuasa seterusnya jawatan kuasa kerja yang telah menggantikan Malaya Union. Jawatan kuasa kerja yang telah dilaksanakan oleh British untuk menggantikan Malaya Union dalam menggubah perlembagaan baru. So kena baca kandungan dalam jawatan kuasa kerja tersebut. Isi utama dia. Seterusnya kamu kena baca tentang Kesatuan Melayu Muda dan Kesatuan Melayu Singapura. MM dan KNS. So kena tahulah siapa dia punya pengasas, siapa dia punya pembuka kesatuan tersebut. Okey, seterusnya pembunuhan J.W.W. Bush di Pasir Salak. Kena tahu apa faktor-faktor dia, apa punca dia. Kena tahulah. Okey, seterusnya kebangkitan semangat kebangsaan di kalangan penduduk dipengaruhi oleh pengaruh luar. Kena baca lah. Contohnya gerakan pemulihan di Mesir, gerakan Turki di Turki ke, akan baca lah. Perjuangan nasionalis di Indonesia dan sebagainya. Doktor boleh ulang balik tak yang tadi? Kebangkitan semangat kebangsaan di kalangan penduduk tempatan dipengaruhi oleh pengaruh luar. Sepertinya gerakan pemulihan di Mesir kan ada kan, nasionalis di Indonesia dan sebagainya. Baca nanti. Okey, dan yang terakhir adalah faktor-faktor kemenangan tentera Jepun terhadap British semasa Jepun menjajah tanah Melayu lah. Faktor dia. Okey, dapat ke semua? Dapat doktor. Baik. Jadi so ini adalah rahsia. Jangan forward dalam grup lah. So yang mana yang tak hadir pada hari ini dia tak dapat lah. Tapi saya akan bagilah video link ni dalam grup. Jadi kamu nanti tengoklah balik tengok balik dan take note lah. Jadi tak payahlah bagi tahu kawan-kawan yang tak hadir tanpa alasan yang cukup tu, kata ada tip ke apa. Biar dia orang tengok lah. Kalau dia orang nak ilmu, dia tengok sikit. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamat sesi kuliah kita pada minggu ni? Semua clear ke? Clear, doktor. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu depan. So jaga diri, jaga kesihatan masing-masing supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit. Jaga SOP, kes pun semakin naik. Dijangka pada hujung tahun ni akan meningkat kes. So kena berhati-hatilah semua supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit atau sebarang virus lah. Tak kira lah virus COVID-19 ke virus apa-apa. So kena jaga kesihatan, jaga diri. Jadi kalau tak ada apa, kita jumpa lagi minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor, saya ketua kelas. Maaf tadi saya dekat klinik sekarang. Lain memang slow. Oh, lain Link dah ada? okey ya? Lain dah okey dah. Saat saya on the way balik. Saya dekat klinik tadi buat medical check up. Oh, okey. No problem. Jadi Link tadi lepas yang ni, saya buat Amir. awal-awal. Tak apa. Lepas ni kita masuk kehadiran dalam ni lah, grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ke dalam Webex? Dan grup WhatsApp lah, grup WhatsApp. Okey. Maaf doktor. Tak apa. So nanti tengok balik tau. Tengok balik Okey. video. Sangat Okey. ada benda penting tu. Nanti mungkin esok lah kot saya akan masukkan video tu. Okey, terima kasih banyak-banyak doktor. Saya minta maaf. Alright. Okay. Okey. Assalamualaikum doktor. Terima kasih. Salam. Okay, bye semua. Saya keluar dulu